Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini, iaitu 2 hari bulan 2 2023. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke 67, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca ini iaitulah ayat 20, 21 dan 22. InsyaAllah 3 ayat ini menceritakan tentang Allah Ta'ala tempelak puak-puak kafir yang terpedaya dengan sembahan mereka. Tuhan tanya, geng tu kan nak bantu awak esok? Kalau Tuhan tak bagi rezeki, puak-puak tu kan nak bagi rezeki? Kemudian Allah buat bandingan orang yang berjalan terbalik muka ke bawah, kaki atas. Orang Kelantan kata nunginyo terbalik kuat. Hak ni ke baik ataupun orang yang berjalan secara baik. Ini 3 ayat, 3 perkara yang kita akan tadabbur insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Tengok pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1270. 1270. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Ini Allah SWT sebut kepada kita tentang kelebihan ataupun pentingnya hamba-hamba Allah Ta'ala ini menjaga, mencari apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan duk buat perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, siapa yang beri rezeki kepada kita? Siapa yang beri kepada kita perkara-perkara yang baik ini? Semuanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Tuhan yang buat, Allah yang bagi, kenapa kita nak pergi sembah hak lain? Itu dia panggil, itu di antara kepincangan ataupun salah maklumat tentang orang-orang yang menyembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar semula, kita balik semula kepada terjemahan ayat. Balik pada ayat 20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Bahkan siapakah dia
yang menjadi tentera bagi kamu. Tuhan tanya, siapa yang menjadi tentera bagi kamu? Yang surukum min dunir rahman, yang akan menolong kamu selain dari Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Siapa nak tolong awak? Inil kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Jadi puak kafir ni puak terpedaya ya. Orang panggil perasannya lebih, berasa dia kuat, berasa dia hebat, sebenarnya tak ada gapo. Ini dia panggil ayat teguran. Kita tengok munasabah, tanda pelajaran. Munasabatul ayah. Lamma kana al-kuffar, oleh kerana puak-puak kafir ni tak mahu beriman, mereka mengingkari ajaran tauhid walaupun sudah jelas depan mata mereka. Mana saru ka'annahum, seolah-olah mereka ada tentera, kekuatan untuk menyekat azab Allah daripada menimpa mereka, seolah-olahnya macam gitu. Jadi Allah Ta'ala tanya balik, yang kamu tak nak ikut ajaran Allah, yang kamu tak nak ikut ajaran aku ni, mu ada tentera ke? Kamu ada kekuatan ke? Kamu ada penolong ke? Hei puak kafir, yadfa'u ankumul azab, yang boleh tolak azab lain daripada Ar-Rahman. Baik, Allah Ta'ala ulang perkataan di sini Ar-Rahman, dia tak ulang perkataan Allah. Lesh, kenapa? Sebab puak kafir ni di antaranya dia engkar. Qalu wa mar-Rahman. Jadi dia tanya, wa mar-Rahman, apa itu Rahman? Dia tak mahu. Jadi di antara nama yang dianti oleh puak-puak kafir jahiliyah ni, musyrik, iaitu Ar-Rahman. Jadi Tuhan ulang balik. Mu ada tentera, ada kekuatan untuk menyekat bala azab yang Allah tu bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tapi kalau kamu derhaka, dia sediakan bagi kamu neraka. Mu ada kekuatan, ada penolong nak sekat. Itu ibarat kata macam tu soalan ini. Allahu Akbar. Maka Allah kata apa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Puak kafir itu terpedaya je, terpedaya dengan perasaan dia. Ai mal kafiruna billah, tidak adalah orang-orang yang kafir dengan Allah Ta'ala itu illa fi ghururin azim, kecuali dalam keadaan terpedaya yang cukup dahsyat. Terpedaya dia dengan cukup dahsyat, sedangkan mereka tak boleh nak lepas diri daripada azab Allah. Maka dia ingat ke Tuhan dia tu Zulfa. Zulfa ni pendamping kepada Allah yang boleh menyelamatkan dia. Dia ingat pekor-pekor dia, hak dia jamu buah limau pagi-pagi tu, yang tak berkelip mata tu boleh menjadi penolong. Jadi semua ni kita kata pahaman yang karut yang Allah Ta'ala cabar dalam ayat ini. Adakah tentera lain? Adakah kamu ada kuasa? Kamu ada kekuatan nak lawan aku, nak sekat azab aku? Jawabnya tak ada. Itu ayat yang pertama. Allah Ta'ala tempelak puak kafir yang terpedaya dengan pahaman, dengan pegangan mereka. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua, ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Puak kafir, kalau Tuhan tak bagi rezeki pada kamu, siapa nak bagi rezeki? Jadi kalau Tuhan tak bagi rezeki, siapa nak bagi rezeki? Kita jangan duk ingat kita je. Rezeki itu kita punya, kebijaksanaan kita lah dapat rezeki. La, rezeki Allah Ta'ala bagi. Jawabnya, tidak ada siapa pun
Semua itu tidak memberi kesan kepada golongan musyrik. Ballaju fi utuwin wa nufur, bahkan mereka berkekalan terus dalam keadaan sombong, angkuh, serta melarikan diri dari kebenaran. Ini ingat ni. Apa dia munasabatul ayah? Munasabah ayat ini apa dia? Annahu lamma qaddama a'zamar rahmah, Allah Ta'ala telah nyatakan besarnya rahmat Allah bil hiyatati wan nusrati, dengan memberi kemudahan, pertolongan kepada makhluk-makhluk ini untuk mereka kekal berada di atas bumi ini. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini perkara yang boleh membantu mereka untuk kekal. Kita ni kalau hidup saja tak ada rezeki, boleh kekal ke tidak? Tak boleh kekal. Kita kena hidup, ada rezeki, ada bajet, barulah boleh hidup. Maka Allah nyatakan di sini, amman hadzal ladzi yarzuqukum, kafir. Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada kamu ini, kalau Tuhan tarik bajet, Tuhan tarik bajet. Baru ni kita dah baca hadis, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, andai kata nilai harga dunia ini di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Kita dah cabar tak molek. Kita dah minta dengan penimbang-penimbang ni, cuba kita timbang sayap nyamuk tu berapa berat dia. Boleh? Sayap nyamuk boleh timbang? Tak naik makro tak boleh lagi. Maka Allah kata, Nabi SAW kata, kalaulah nilai dunia di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk je harga dia, masaqa biha kafir, orang kafir tak akan boleh minum air seteguk pun. Tapi Allah Ta'ala letak bagi semua bajet kepada kafir dengan Islam, maka orang kafir telah mengambil bajet lebih banyak daripada orang Islam. Orang kafir telah mengambil bajet lebih besar daripada kita. Sebab tu kaya-kaya pok dia. Jual berapa pun laku-laku kedai pok dia tu. Kedai orang Islam juga Allahu Akbar. Mula-mula panggil orang semaya ajak, lepas tu pergi beli khatamun nubuah gantung di pintu, tak beli juga orang. Nak kata apa? Kepercayaan tu pelik-pelik mari, tak jadi. Ada hak jadi, tapi nak ceritanya lah kalau kita bandingkan. Maka Allah tanya dia, kalau Allah tahan bajet rezeki kamu ni, siapa dia yang nak bagi rezeki? Siapa nak bagi rezeki pada kamu? Berhala. Berhala berkelip mata pun tidak nak bagi rezeki. Tapi apa boleh buat? Ballaju fi utuwin wa nufur. Ballaju, bahkan mereka berkekalan terus dalam keadaan sombong, angkuh, serta melarikan diri dari kebenaran. Ai lam yarji'u an takzibihim wa kufrihim, mereka tak undur balik daripada pembohongan mereka, pendustaan mereka, walaupun disebut pada mereka dalil-dalil, hujah-hujah yang nyata, yang jelas tentang keesaan wahdaniyah, kekuatan kudrat Allah Azza wa Jalla, tidak memberi kesan kepada jiwa mereka. Balistamarru ay ballaju, bermakna balistamarru wa tamadau fi tuyanihim, mereka terus dengan kesombongan, dengan kejahatan, dengan tauruk mereka dan takabur mereka, dan mereka tak mau menerima kebenaran. Wa hurubihim minhu, lari daripada kebenaran. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra, anda belajar surah Al-Isra ayat 60, wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami beri amaran menakutkan mereka, tapi tidak menambahkan keadaan mereka kecuali makin tagut, makin takabur, tak mau terima. Apa boleh buat? Nasiblah. Ada orang yang sekali dengar Quran terus berseru insaf, terus beriman. Ada orang yang dengar Quran berkali-kali tetap lawan, tak mau menerima kebenaran. Nas'alullah
as-salamata wal afiyah. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang menyebabkan dia selalu jatuh, tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang rata lurus lebih selamat. Tengok nota di bawah. Dengan ini, ayat 22 ni, Allah Ta'ala memberi perbandingan. Dia panggil masal, darabal masal. Perbandingan di antara orang musyrik yang menurut jalan yang salah dengan orang yang beriman yang mendapat hidayah petunjuk dan menurut jalan yang lurus. Sama ke tidak? La. Ataupun disebut jalan Islam dengan dasar tauhid dengan jalan kafir dan munafik, jawabnya tak akan sama. Ingatlah para pelajar sekalian, ayat ini dia panggil darabal masal. Allah Ta'ala buat perbandingan, analogi supaya kita orang yang beriman ini berfikir, dan supaya orang kafir juga buka minda berfikir. Sama kalau orang berjalan di jalan yang lurus, jalan yang betul, dengan jalan atas kaki, dengan orang jalan bengkok ataupun menungginya jalan atas kepala, kaki atas. Ada ke tidak? Allahu Akbar. Atas dunia ni ada ke orang jalan dengan tangan? Ada. Siapa? Rani kotar tu. Tu dia tak balik. Dia jalan dengan tangan, kepala atas. Ada anak jumpa tengok, dia jalan terbalik. Bila dia nak berjalan, dia pusing, kepala dia duduk bawah, dia jalan dengan tangan, ngongek. Tapi bila dia berhenti berjalan, dia pusing balik, duduk atas kaki dia tak ada, kaki dia kecil ada. Paha tak ada. Boleh kata peliknya, waktu nak berjalan dia pusing ke bawah, kepala bawah. Waktu dia nak bercakap, dia berhenti, dia duduk balik. Tapi janganlah pergi tunjuk gambar tu pada ayat ni. Tak tahu dia tu orang beriman ke tidak. Kelih ke video tu macam Cina sana. Kita kata atas dunia pun ada dah Tuhan tunjuk orang berjalan atas kepala, berjalan kaki atas, kepala bawah, sudah ada. Di akhirat esok kita tak nak bayangkan bagaimana orang ini. Allahul musta'an. Yang pentingnya kita para jemaah sekalian, siapa dia nak apa? Nak selamat, nak berjalan atas kaki, berjalan di tanah rata dalam cerah yang terang benderang, maka berpeganglah dengan ajaran Allah, berpeganglah dengan Al-Quran, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat. Tengok ni. Allah kata Ibnu Ashur rahimahullah, hadza masalun darabahu Allahu lil kafirin wal mu'minin. Allah Ta'ala buat bandingan analogi ini tentang orang kafir dengan orang mukmin, ataupun lirajulaini, untuk dua orang laki-laki kafir wa mukmin, sebagaimana yang disepakat oleh ulama tafsir mengatakan sedemikian. Jadi apa boleh buat? Jadi ada orang yang mukibban ay munakkisan ra'sahu, kepala bawah kaki atas, la yanzuru amamahu wala yaminu wala shimalahu. Jadi dia tak nampak kanan kiri, sudah pasti orang jalan macam ni akan jatuh dalam lubang, jatuh dalam gaung. Orang yang berjalan betul sudah pasti dia akan selamat insya-Allah. Jadi kita orang beriman jangan duk main-main dengan jalan Al-Quran, jangan duk main-main dengan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah
batu tanda jalan ataupun disebut dengan nama JPS yang akan menyampaikan kita kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, yang akan melayak kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah. Tapi kalau ikut jalan lain, orang bawa jalan hak Nabi ajar tak apa nak ikut, mari pula falsafah cinta lebih kuat daripada ikut. Dia kata cinta ke Nabi lebih besar daripada kita ikut ajaran Nabi. Kita kata pelik. Ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadza la'amri fil qiyas sani'u, kata ahli syair. Mu neraka ke Tuhan, lepas tu mu dakwa mu sayang ke Tuhan. Macam mana? Sebab orang yang betul-betul sayang, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau betul mu sayang, mu kena taat. Sebab orang sayang dia akan patuh. Ni dok kita reka benda-benda, lepas tu kita dakwa cinta lebih baik, lebih besar daripada beradab dengan Nabi, lebih besar daripada ittiba' lah. Mana adabnya kalau tak ikut Nabi suruh? Kalau tak ikut Nabi ajar, mana adabnya? Kita kata jangan duk reka sendiri SOP. Dalam syariat ni sudah ada garis panduan yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jangan mudah-mudah buat sangkaan sendiri, buat reka cerita sendiri, lepas tu kita pula declare ini yang terbaik. Kita kata la. Yang terbaik ittiba'ul haqqi. Yang terbaik kita ikut hak Nabi ajar, bukan ikut hak orang reka. Jangan guna sentimen, jangan lebih perasaan, main dengan falsafah lebih-lebih. Sedangkan kita ada garis panduan, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikut, jangan reka. Baiklah para pelajar sekalian, itu je ayat kita pagi ni, ringkas dan 3 ayat. Kemudian kita berpindah sekarang kepada al-fawaid. Faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Ada siapakah yang menjadi tentera bagi kamu? Tentera bagi kamu yang menyekat daripada azab Allah Ta'ala. Satu. Kemudian ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Bagi pencatat tulis ya, ayat kepala ayat tu cukuplah kita nak faham faedah dia. Dia kata kenapa dalam tajuk ini Allah kumpul dua, jama'a subhanahu bainan nasri war rizqi. Allah Ta'ala kumpul di antara pertolongan dengan rezeki. Siapa yang menolong kamu? Siapa yang beri rezeki kepada kamu? Ini dua ni sekali Tuhan sebut. Pertolongan, nasrun dan rezeki. Fa innal 'abda muttarrun, karena seorang hamba itu terdesak, ila man yadfa'u anhu aduwahu binasrihi. Seorang tu kita ni kadang-kadang sangat perlu kepada orang yang bantu kita untuk menghalang, menyekat musuh-musuh kita daripada kena kepada kita. Satu, kalau setakat selamat saja daripada musuh tapi tak ada rezeki, tak boleh nak makan juga, maka wa yajlibu lahu manafi'ahu bi rizqihi. Aman negara, hebat kedudukan, rezeki kena ada. Kalau kata negara ni hebat, kelih bangunan yang besar-besar saja, tapi ayat ini lapar ke dana, lapar ni kebuluran, kita kata tak ada faedah. Tidak ada faedahnya lagu tu. Fala buddalahu min nasirin wa raziqin, maka mesti seorang itu perlu kepada penolong dan perlu kepada rezeki. Maka dalam ayat ini Allah nak nyatakan wallahu wahdahu huwallazi yansuru wa yarzuq. Maka yang betul-betul
boleh beri pertolongan dan boleh beri rezeki pada kita Allah Azza wa Jalla. Fahuwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fahuwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala lah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang kuat. Jadi kalau kata pertolongan, maknanya selagi pada beri bantuan, dia juga menolak kemudaratan. Selain ada rezeki, dia juga memberi manfaat. Itu rahsia kenapa disebut dua perkara sekaligus. Baik. Faedah yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama lagi dah. Ayat yang sama. Innal makhluk laisa indahu lil 'abdi naf'un wala darrun. Dia tu makhluk, oleh kerana dia makhluk, dia tak boleh nak bagi manfaat kepada orang, tak boleh bagi mudarat. Dia tak boleh beri, tak boleh nak sekat, nak bagi petunjuk, nak menyesat. Maka bal yang boleh memberi rezeki, boleh memberi segala perkara ini Allah wahdahu huwallazi yamliku lahu zalik. Allah sahaja pemilik segala manfaat, segala mudarat ini duduk di bawah mana? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita dua ayat ini supaya kita memikir, yang beri pertolongan kepada kamu Allah, yang beri rezeki kamu kepada Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surat Yunus. Surat Yunus ayat 107, tanda wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Kalau Tuhan nak beri kepada kamu mudarat, tak ada siapa boleh angkat kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa in yuridka bi khairin, kalau Tuhan nak beri kebaikan kepada kita, fala radda li fadlihi, tak ada siapa yang boleh tolak. Tak ada siapa boleh tolak. Jadi dua-dua tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tanda tu belajar. Faedah yang ketiga, kita tukar kepada ayat. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Adakah orang yang berjalan atas muka dia tu, terbalik, kepala atas, kepala bawah, kaki atas tu, baik. Kata di ulama tadabbur, masalul kafir, bandingan kepada orang kafir, haluhu fi sayrihi ila Allah, perjalanan dia kepada Allah Ta'ala, halul mukib, macam orang terbalik kepala bawah, kaki atas. Sebab apa? Sebab dia telah humbankan otak dia, pemikiran dia mengikut nafsu semata-mata. Jadi orang ikut nafsu ni orang terbalik hidup dia. La yara haulahu wa la yash'uru bima ahata bihi. Dia tak tahu apa. Ayat Quran pun dia baca pun dia tak hirau. Hadis Nabi dia tak hirau. La ya'tabil masmu'at. Dia hak dia dengar tak dia apa belaka. Yang penting nafsu dia yang penting. Maka Allah Taala buat bandingan di sini, orang-orang yang tenggelam dalam nafsu di dunia, di akhirat esok dia berjalan terbalik, tak nampak apa di dunia, tak nampak dia punya hujah, tak nampak, dia tidak nampak apa. Sebab benda tu berada dalam hati kepahaman ini. Maka pada hari akhirat esok Allah Ta'ala zahirkan terbaliknya fitrah dia tu dengan terbaliknya dia berjalan. Subhanallah. Jadi dia kata, ulama tadabbur ni kata apa? Dia kata oleh kerana dia atas dunia dulu terbalik fitrah, maka di akhirat esok Tuhan balik dia punya berjalan. Berjalan ke atas kepala, kaki ke atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaliknya bagi orang yang beriman, yang jaga nafsu dia, yang jaga syahwat dia, yang jaga kehendak dia ikut apa yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, orang ni jalan molek ya di akhirat esok. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal mu'mininal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ni orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang akan berjalan mengikut jalan yang benar di dunia dan jalan yang betul di akhirat. Amin. Yang keempat, ayat yang sama lagi. Afaman yamshi mukibban ala wajhi.
Dia kata minal qawaid, di antara kaedah ataupun prinsip yang digunakan dalam Al-Quran ini yang banyak yaksuru zikruha fil Quran, yang banyak disebut oleh Allah Taala Al-Quran fil maqamatil muhimmah, dalam isu-isu yang besar, maka Allah Taala akan buat muqabalah, ayat berlawan. Iman lawan dia kafir, tauhid lawan dia syirik. Orang berjalan molek dengan berjalan atas kepala, itu dia panggil ayat berlawan. Jadi kaedah kata, tanda ni pelajar kaedah, zikrul awsafil muqabilat yughni anit tasrih bil mufadalah idza kana al farqu ma'luman. Payah sikit ni. Tulis mula. Zikrul awsafil muqabilat yughni anit tasrih bil mufadalah idza kana al farqu ma'luman. Maknanya bila Allah Taala sebut sifat-sifat yang berlawan, walaupun dia tidak sebut secara direct, tapi cukup dah untuk kita berfikir sekiranya perbezaan itu sangat ketara. Tuhan buat bandingan sini, orang berjalan atas muka dengan jalan atas kaki, cukup itu. Orang yang beriman berjalan betul, orang yang ikut syahwat berjalan belok, berjalan terbalik. Itu dipanggil mufadalah, muqabalah, mufadalah. Muqabalah tu ayat berlawan, cukup. Orang ni orang juru, orang ni orang tak juru. Jadi tak payah, walaupun tidak direct ayat dia tu, tapi boleh difahami oleh orang yang berakal. Orang yang berakal boleh memahaminya. Kita kata alhamdulillah. Wahwa min balaghatil Quran, ini di antara gaya bahasa balaghah Quran. Itulah yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sentiasa berfikir tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir ayat yang sama lagi, afaman yamshi mukibban. Dia kata al-kufru, kufur, sifat kafir itu sendiri, huwa ta'akhur war raj'iyah wal inqilab, terbalik kepala bawah kaki atas, itu makna kufur. Dan mundur orang kafir ni. Kita kalau bercakapkannya marah dia jerai tetangga ni, ambil lembu, pakai comel-comel, tabik lembu. Lembu berak, kutik dia punya tai, apa filter awak ni? Kan pelik tu. Sepatutnya lembu itu digunakan. Kenapa pula kita jadi ditakdiskan, sucikan dia? Kita hari ni pun jangan main-main. Ada juga ajaran sesak ni. Siapa mereka pergi colek tai Tok Syekh ni berlaku ni. Dia panggil taqdisul ashkhas, mensucikan Tok Syekh. Ni bahaya, suci Tok Syekh. Ada seorang, saya tak nak cerita jawatan dia. Dia kata anak saudara dia ni perempuan, terpengaruh dengan Tok Syekh. Bila pergi majlis zikir dia tu, Syekh duduk perhati tengok. Pilih hak ni, awak malam ni dipilih untuk naik makam, boleh masuk dalam bilik Syekh. Orang lain duduk zikir ho sini, dia duduk zikir dengan Tok Syekh dalam bilik. Saya kata betul ni? Dia kata betul, Ustaz. Kata kenapa tak repot jabat agama? La haula wala quwata. Itulah dipanggil bahayanya mengikut hawa nafsu ni, jadi bodoh, tak ada nak mikir benda macam tu. Dia panggil inqilab alal aqib. Ada pun orang Islam taqaddum wal mudhiyu, sentiasa maju ke depan kan, untuk mencari benda yang bermanfaat untuk dunia, lebih-lebih lagi bermanfaat untuk akhirat. Allahu akbar. Itu bandingan afaman yamshi mukibban tu, banyak bandingan yang diikuti oleh para ulama tafsir, oleh para ulama tadabbur, untuk apa? Untuk kita ambil manfaat daripada Al-Quran yang mulia ini. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. 5 faedah yang ringkas-ringkas yang dapat kita ambil dalam siri ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang, bermula ayat 23 sehingga ayat 27 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.